Dia bagi tahu yang kami di-ban. Rakyat Malaysia tak dibenarkan buat kad kredit dekat cawangan HCOG. Jadi kami tanyalah kenapa kami tak boleh buat sedangkan akaun kami cantik, duit pun banyak, masuk bulan-bulan dalam RM5,000 RM4,000 Malaysia, besar kot kan. Dia bagi tahu yang disebabkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey, yang mana dekat channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Saya pernah belajar dan juga bekerja dekat Jepun. Topik kali ni ialah kenapa saya tak dapat buat kad kredit dekat Jepun dulu. Kisahnya bermula ketika saya belajar di Takushoku University. Takushoku University ni dia terletak dekat Hachioji. Hachioji ni kita kata paling hujung lah Tokyo. Tokyo yang paling hujung sekali. And dekat Hachioji ni ada satu gunung. Gunung yang kita panggil sebagai gunung ataupun bukit yang kita panggil sebagai Takaosang. Takaosang ni dia famous. Ada dua sebab dia famous. Yang pertama, dia adalah tempat untuk orang hiking. Kemudian dia ada satu temple. Dekat situ biasanya kalau awal tahun macam tu, orang Jepun akan ke sana dan wish something lah. And satu lagi benda yang Takaosang famous ni ialah masa 2011 ketika saya duduk dekat Jepun. Takaosang adalah tempat pelukis asal Shinchan mati. Jadi ada dua konspirasi ataupun spekulasi kenapa dia mati dekat Takaosang tu, dekat Bukit Takao tu. Yang pertama, orang kata dia sesat, which is ikut kepada pengalaman saya mendaki di Gunung Takao. Dia walaupun kita sebut dia sebagai bukit ataupun gunung, dia mempunyai jalan yang proper. Ada dua jalan, satu jalan yang memang ada simen dan satu jalan lagi walaupun tak bersimen, dia still proper untuk kita berjalan, dan ada pula dia punya cable car. So saya tak berapa setuju bila orang kata dia sesat. Satu lagi spekulasi yang mengatakan dia bunuh diri. Yang ni saya lebih cenderung lah. Untuk pengetahuan anda, untuk hasil pelukis-pelukis ni, dia kena submit dia punya kerja setiap minggu. Dia punya komik tu dia bukan keluar se-GB yang kita dapat dekat Malaysia ni. Dia keluar episod pendek setiap minggu dekat Shonen Jump. Jadi mereka kena fikir, kena perah otak setiap minggu hasilkan satu komik untuk seluruh dunia. Shinchan dia bukan dekat Jepun saja tapi dekat dunia. Bayangkan saya yang run dua YouTube channel ni, satu channel YouTube Mona Lisa review barang-barang komputer dan satu lagi channel Ashraf Jeffrey, channel persendirian ni, nak buat konten yang audiens tak besar pun dah pening kepala. Bayangkan beban yang dipikul oleh pelukis asal yang buat satu komik untuk satu dunia ni. Shinchan Buri-Buri Zaimon kan. Yang tu. So saya lebih cenderung dia bunuh diri. And saja ini just a side story in case anda nak tahu bagaimana penghasilan satu-satu manga ataupun satu-satu komik dekat Jepun. Anda boleh tonton drama yang diberi nama Shuhan Juttai. Shuhan Juttai ni adalah satu perkataan ataupun satu ayat yang dilaungkan bila mana buku tu dapat hit 1 million naskah macam tu lah. Shuhan Juttai ni adalah satu drama yang mengisarkan bagaimana mereka nak naikkan balik industri buku fizikal dekat Jepun. Bagaimana mereka nak buat komik-komik yang menarik dan sebagainya. Dia cerita bagaimana bawah seorang pelukis utama ada 4 lagi dia punya macam dia mentor kepada 4 orang ni yang buat. Dan ada juga orang kata yang pelukis One Piece, pelukis Naruto, pelukis Dragon Ball adalah dari satu kumpulan yang sama. Anda boleh tonton Shuhan Juttai tu. Drama dia memang best. Cuma mungkin bagi sesetengah orang akan rasa drama dia berat lah. Balik pada cerita tadi. Jadi bila saya nak buat bank ni, saya kena pergi ke cawangan Hachioji. Kami pun pergi ke Mitsubishi UFJ Hachioji. Mitsubishi dia adalah company yang kita kata sama dengan Mitsubishi Lancer, kereta semua tu. Semua Mitsubishi ni dia bernaung under Mitsubishi yang paling besar. Bawah dia tu bukan ada bank saja, bukan ada kereta sahaja, ada juga Shinkansen. Mitsubishi ada buat Shinkansen, ada juga buat kapal terbang. So Mitsubishi
Mitsubishi is one pillar. Dekat Jepun ni ada beberapa company yang dipanggil sebagai tiang ekonomi Jepun. Macam Mitsubishi tu sendiri, kemudian ada Honda, Toyota, Sony. Kalau dekat Korea kita ada dua yang saya tahu. Satu Samsung dan satu lagi LG. Kalau dekat Jepun ada banyak lagi, cuma dia punya level ni, kalau kita mungkin Petronas ataupun Khazanah gitu, cuma tak berapa tepat sebab Khazanah pun under kerajaan kan. Ni dia totally separate, dia tak ada kaitan pun dengan kerajaan, tapi dia banyak menyumbang kepada ekonomi Jepun tu sendiri. Betapa besarnya pilar-pilar Jepun ni, tak silap saya ada 6 ataupun 8 company-company yang support ekonomi Jepun ni. Anda boleh tonton satu lagi drama yang ada dekat Netflix, iaitu Sinking of Japan. Japan yang tenggelam. Bila mana Jepun dah tenggelam sikit demi sedikit, mereka terpaksa pindahkan penduduk mereka ke luar negara. Jadi untuk mendapatkan tempat di luar negara, macam contoh China, macam contoh US ataupun Malaysia sendiri, mereka kena bagi something. Mereka kena nego lah, standard. Bila kita nak minta barang dari orang, kita kena offer sesuatu. Kalau kita nak beli barang komputer, kita kena bagi duit. Betul kan? Simple saja hidup ni. So sama juga bila dia nak satu tempat untuk rakyat dia duduk dekat situ, buat Japan Town sebagai contoh, dia kena offer something dekat negara tu. Katakan dia nak Kelantan, dia nak satu Kelantan ni, untuk dapatkan Kelantan dia offer kepada Malaysia company Toyota mereka. Jadi lepas ni kalau kita sebut Toyota, dia bukan lagi milik Jepun tapi dia jadi milik Malaysia. Even duit-duit pun akan masuk ke Malaysia lah. Dalam drama tu dia tunjuk bagaimana China dan juga US berebut untuk dapatkan pilar-pilar company dekat Jepun ni. And of course mereka nego tu berdasarkan keizinan bos-bos taiko-taiko yang ada dekat atas ni. Menarik, seriously movie tu menarik. Tambah-tambah dia punya pelakon tu Ogori Shun. So Ogori Shun bagi saya adalah pelakon yang saya akan follow dia. Apa-apa drama yang dia berlakon, saya akan follow. Sebab dia betul-betul pilih drama yang best. Kalau anda nak tengok drama-drama yang best, anda boleh follow Ogori Shun. Ada banyak drama dia yang saya nak recommend kepada anda, tapi itu kita cerita pada next video. So, saya pergi dekat Mitsubishi UFJ dengan 2 orang kawan lagi, tak silap saya. Semua nak buat kad kredit disebabkan kami banyak beli online. And bila beli online ni, ada sesetengah platform mereka hanya terima kad kredit semata-mata. So, kami pergi dekat Mitsubishi UFJ dekat Hachioji, masuk jumpa dengan orang yang sambut tetamu tu, bagi tahu kami nak buat kad kredit. Dia pun bagi borang dekat kami isi bla 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 dan sebagainya. Actually kami dah ada account bank dengan MUFJ, Mitsubishi UFJ tu nama singkatan dia ialah MUFJ. Kami dah ada account dengan mereka, so kami just isi borang, apply untuk kad kredit. Bila nama kami dipanggil, saya pergi dulu dan dia bagi tahu yang kami di-ban. Rakyat Malaysia tak dibenarkan buat kad kredit dekat cawangan Hachioji. Jadi kami tanyalah kenapa kami tak boleh buat, sedangkan akaun kami cantik, duit pun banyak, masuk bulan-bulan dalam RM5,000, RM4,000 Malaysia, besar kot kan. Dia bagi tahu yang disebabkan rekod tak cantik, rekod orang Malaysia dekat cawangan Hachioji tu tak cantik. Ada orang-orang terdahulu yang guna kad kredit banyak gila, lepas tu balik Malaysia tanpa bayar hutang tu. Atas dasar tu kami tak dapat buat kad kredit. Dan untuk makluman anda kan, bila kita bercakap tentang bank ni, bank sebenarnya dia, walaupun kita nampak dia macam tersusun, satu organisasi yang tersusun untuk apply kad kredit, kita kena bawa kita kena bawa slip gaji, lepas tu dia pun tapis menggunakan slip gaji kita tu berapa maksimum dia boleh bagi kepada kita. Kita nampak dia macam organize kan, tapi hakikatnya pada akhir dia terletak, dia punya keputusan akhir tu, decision maker terletak pada branch manager tu. Kalau branch manager, kalau katakan bila dia buat tapisan-tapisan, limitation untuk saya punya credit card tu ialah RM5,000 Malaysia sebulan. Tapi kalau branch manager dia nampak, dia kata ni habis cerah famous ni, saya bagi RM100,000 sebulan, boleh, tak ada masalah langsung. Even kawan saya, dia
seorang doktor sebenarnya, dia apply kat kredit, dan dia orang-orang yang jaga kat kredit tu bagi tahu, oh limit untuk awak ialah 10,000. Dan kebetulan ayah dia datang. Ayah dia memang famous gila, doktor pakar dekat Kelantan ni, dan manager bank nampak ayah dia pun sedang bercakap dengan ayah dia. Bila manager bank tahu ini adalah anak dia, kawan saya tu anak kepada ayah dia tadi, so automatic dia dapat kad premium yang warna hitam. Dia punya limit pun sampai RM50,000 Malaysia. Nampak tak? Apa point saya ialah, walaupun kita nampak bank tu dia punya cara kerja tersusun, tapi decision maker ialah branch manager tu sendiri. That's why kita kena gosok-gosok sikit. Kalau tahu kawan kita adalah branch manager bank, kita kena gosok-gosok sikit. Senang lah kita nak buat loan dan sebagainya. Dan kami frust dah pergi dekat bank, tak dapat buat benda ni atas kesilapan orang lama, bukan atas kesilapan kami. Kami tak ada buat kesilapan langsung. Dan kami pun apply bank lain, kat kredit bank lain, iaitu Sumitomo. Alhamdulillah dapatlah kat kredit Sumitomo dan kami hidup dengan gembiranya. The point of our story untuk video kali ini ialah yang senior bunyi macam jahat sikit kan, yang orang-orang terdahulu tu, dia macam tu. Dalam kehidupan kita ni akan ada orang-orang yang akan tinggalkan keadaan seburuk-buruk macam tu lah. Macam contoh di tempat kerja kita, bila mana dia tahu dia akan quit, hari ni dia akan quit, dia akan belah macam tu saja. Dia tak tinggalkan tempat dia dengan keadaan yang baik. Maksudnya dia tak pass job yang dia sedang handle kepada orang seterusnya, ataupun dia punya bos ataupun orang lain, supaya kalau dia tak ada nanti job tu masih lagi mampu diuruskan lah. Ataupun masa lepas SPM sebagai contoh kan, orang huha happy gila, dan dia rosak kan harta sekolah macam tu, sebab dia fikir macam dia dah tak kembali ke sekolah tu. That's why okay je untuk dia musnahkan tempat lama dia. And hakikatnya benda-benda ni kita kena tahu yang setiap amalan kita akan ditimbang, akan dibicarakan, dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun di dunia mungkin kita bebas dengan kita kata kesenangan yang kita buat tu, tapi bila sampai dekat akhirat kelak kita akan dihisap dengan sepatutnya. Dan kalau kita rosakkan harta orang awam, dia punya dosa tu lagi besar lah. Kalau kita rosakkan harta manusia, kita kena pergi minta maaf dengan dia. Dalam kes hutang ni, saya tak pasti, mungkin boleh tanya ustaz-ustaz yang lebih arif. Lepas tu, okay, kalau dekat Jepun, dia ada satu mindset lagi. Kalau tadi dia macam senior tadi, dia tinggalkan rekod yang tidak cantik kepada junior-junior yang incoming tu. Tapi orang Jepun, dia cuba fikir, kalau contoh dia dah tak ada, dia akan fikir orang seterusnya senang ke tak dengan keadaan dia masa tu. Jadi apa yang dia buat, biasanya dia akan, contoh kita boleh nampak bila mereka pergi dekat stadium, mereka habis je perlawanan, walaupun mereka kalah, mereka akan kutip sampah-sampah dekat situ supaya orang seterusnya senang dengan mereka. Itu cara orang Jepun berfikir, ataupun lebih tepat kalau kita kata ini falsafah yang dipegang oleh orang Jepun. Nama tepat dia ialah omoiyari. Saya pernah terangkan dalam video sebelum ni, dan sekarang saya nak ulang balik sebab bagi saya ini adalah sepatutnya diamalkan oleh semua orang Islam. Bila kita nak keluar tandas, bukan setakat flush, tapi kita pastikan semua kayu keramat kita tu pergi sekali dengan air. Lepas tu tak ada bulu-bulu yang melekat dekat kita punya mangkuk tandas tu. Ataupun maybe kalau kita makan dekat restoran saya punya di Bangi, Samurai Yakiniku Bangi, ataupun di Kota Baru, Samurai Yakiniku Kota Baru, lepas kita makan tu, kita kutip, kita susun plate-plate yang dia bagi kepada kita, supaya bila waiter datang senang untuk dia angkat. Memang betul kita dah bayar servis untuk kita dilayan sebegitu, tapi seeloknya sebagai seorang manusia yang bertanggungjawab, kita cuba permudahkan hidup orang lain. Menarik dekat Jepun kalau anda pergi dekat food court mereka, anda pergi dekat McDonald, anda pergi dekat R&R, walaupun mereka tak ada pekerja yang tolong cucikan meja ni, meja mereka sangat-sangat bersih. Bukan sahaja tak ada pinggang mangkuk tu, tapi dia punya meja tu, dia punya surface pun
berkilat. Mereka akan lap dengan wet tissue dan sebagainya. Ini kita kata nilai-nilai Islam yang patut ada pada semua orang lah, especially orang Malaysia. Tak kisahlah Melayu ke, Cina ke, India ke, Islam ke, bukan Islam ke. Yang penting kita amalkan benda-benda baik macam ni lah. Tak ada salah langsung. Ketika saya dekat Jepun 2013, ada seorang pemain golf yang sangat popular, which nama dia Ryu something. Dia adalah orang muda, lagi muda pada saya kot ketika tu, saya tak pasti, tapi dia diangkat oleh orang-orang Jepun sebagai idola disebabkan dia punya omoyari ni sangat tinggi. Dalam satu rancangan televisyen, dia ceritakan bagaimana mak dia didik omoyari ni nak keluar tandas kena double check dulu. Okey, kalau ada kena sapu, dia akan tolong sapu tandas tu. Kalau dia masuk dalam keadaan yang kotor, dia akan tolong bersihkan dulu dan dia akan keluar dalam keadaan bersih. Lepas tu ada banyak lagi contoh-contoh omoyari yang mak dia ajar ketika dia kecil. And sebut tentang idola kan, pemain-pemain kita kata sukan-sukan ni, di Jepun memang ada budaya tu. Mereka akan paksa mereka punya player-player yang tersohor supaya beli kereta-kereta mewah, supaya hidup dalam kemewahan and pergi ke sekolah-sekolah, bagi motivasi kepada adik-adik supaya kejar dia punya impian. Kalau dia nak jadi pemain baseball, so dia suruh praktis. Mulai sekarang anda kena praktis main baseball. Kalau nak jadi pemain bola sepak, anda kena praktis main bola sepak. Itu cara Jepun lah. Mereka macam suruh mereka punya atlet-atlet yang power ni beli kereta mewah supaya orang kagum dengan dia, tapi dalam masa sama paksa mereka bagi motivation dekat orang-orang lain lah. Itu saya rasa macam dia punya topik kali ni macam banyak yang ke tepi-tepi, but I believe, saya percaya yang anda dapat something dari video kali ni. Itu saja dari saya. Kalau anda nak tahu apa-apa tentang Jepun atau anda nak dapatkan sebarang komen tentang topik yang anda sedang fikir sekarang, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk share video saya kepada kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraboh. Jumpa lagi.